Wabarakatuh. Kita buka surah kita dengan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dirahimkan Muallim Tarmizi, para alumni dan juga mungkin ada yang bukan alumni juga yang hadir pada yang join pada malam ni. Terima kasih diucapkan kepada semua yang sudi meluangkan masa pada malam ni. Jadi Muallim sebagai pembuka usrah je lah mungkin Muallim akan cerita sikit sebanyaklah apa tujuan kita dekat usrah ni sebelum kita pergi kepada slide utama kita. Okay, sebelum tu terpulanglah nak buka kamera ke tak buka kamu pun dah besar semua dah besar-besar semua. Okay, pulang pada masing-masing lah. Okay, baik. Jadi sedikit pengenalan lah berkaitan usrah kita ni. Tujuan utama apa yang boleh lihat pada usrah ni, pertama ni untuk menyediakan satu platform lah. Okay, satu platform untuk alumni-alumni dan juga yang pernah yang bekas murid Semitin yang pernah bersekolah di Semitin lah. Pada asalnya nak fokus pada alumni sahaja, tapi ada yang request nak join. Tak ada masalah sebenarnya. Kalau ikutkan pernah sekolah sekejap pun tingkatan satu pun Muallim tak ada masalah, boleh yang join kan. Tak ada apa-apa syarat yang ketat pun. Cumanya kalau tak pernah sekolah kat Semitin mungkin dia tak rasa lah kan. Tapi kalau dia ada rasa nak terlibat dengan usrah ni, dia alur-alurkan. Mana tak ada syarat yang ditetapkan lah. Itu satu benda yang nak jelaskan kepada semua. Kemudian fokus kita pada usrah ni insyaAllah kita nak fokus kepada pengisian tarbiyah lah dan juga ilmu. Muallim percaya mungkin dalam kalangan kamu ni ada yang dah dapat di tempat belajar masing-masing. Tapi mungkin ada daripada kalangan kamu yang tak ada peluang tu. Jadi mudah-mudahan dengan medium ni kamu dapat jadikan satu sesi untuk muhasabah ke kan, untuk persiapan ilmu. Dan juga Muallim sebenarnya konsep usrah ni Muallim nak beri peluang juga kepada mungkin sahabat-sahabat kita yang ada perkara nak dikongsikan. Ini sebagai usrah pertama ni Muallim jemput Muallim Tarmizi dulu. Mungkin lepas ni kalau ada daripada kalangan alumni yang bersedia untuk bagi perkongsian, bagi pengisian, Muallim sangat mengalur-alurkan. Okey, baik. Jadi kenapa live kan? Benda live ni kan? Okay, LIFE. Jadi live ni ramai pula check kat situ Aku pun check tu. Fokus. Okay, live ataupun stand kepada Love Islam for Eternity. Bukan nama origin daripada kita lah Mencari kalau kamu Google dah ada pihak-pihak lain yang guna lah. Tapi sebagai apa yang boleh nak sebut kat sini, kemana saja kamu pergi kan, kemana saja kamu pergi, bidang apa yang kamu ambil, kerja apa yang kamu buat, jangan lupa menjadikan Islam tu sebagai pegangan hidup. Okay, ajaran Islam tu sebagai pegangan hidup kamu. Itu yang kita nak cuba bawa dalam solat ni lah. Okay. Baik, dan untuk yang mungkin join malam ni tapi tak masuk, tak daftar kan, tak ada masalah pun. Sebenarnya tujuan kita ada Telegram ada grup Telegram tu untuk memudahkan info sampai bukannya ada apa ni rahsia pun tak ada untuk kita nak memudahkan info tu sampai Baik. Dan yang Muallim nak jelaskan juga kat sini, Usrah Live ni dia bukan rasmi lah bawah sekolah. Ini Muallim punya inisiatif.
Tapi dengan makluman lah, dengan makluman pengurusan sekolah lah. Okay, jadi kalau ada parents tanya ke apa, jangan refer kepada pengurusan sekolah, refer kepada maklim. Macam tu. Okay, harap semua clear lah tentang usrah ni. Okay. Jadi sekadar itulah Mak rasa dan sedikit format untuk usrah kita pada malam ini. Maklim akan jemput pentazkirah kita, kemudian Maklim Tamizi, dan juga kita buka kepada sesi perbincangan lah. Kalau ada soal jawab ke, kalau ada nak dikongsikan, dipersilakan. Okey. Baik, jadi tanpa melengahkan masa, kita pergi kepada slide pertama kita. Okey. Sebelum tu Maklim suka untuk Maklim perkenalkan pentazkirah kita pada malam ini. Okey. Saudara Muhammad Lutfi Hadi bin Muhammad Effendi, ya, salah seorang alumni SMITIN lah. Okey, Lutfi ni daripada tingkatan 1, Lutfi tingkatan 1 di SMITIN daripada 2014 sampailah 2018. Okey, sampai SPM dia belajar di SMITIN lah. Dan sekarang ni menyambung pengajian di Universiti Yarmouk Jordan dalam bidang fiqh dan usul fiqh. Baik, jadi tanpa melengahkan masa, Maklim menjemput saudara Lutfi untuk memberikan tazkirah beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ke? Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang saya hormati Maklim Fahmi dan juga Maklim Tamizi, yang saya kasihi sekali rakan-rakan alumni SMITIN sekalian. Lama dah tak nampak, jadi berdebar pula tengok. Dia pula Noh ada, Afif ada semualah. Dia apa khabar semua? Sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, jadi insyaAllah untuk usrah kali pertama ni saya ditugaskanlah untuk bagi sedikit tazkirah pendek je insyaAllah. Sebagai peringatan untuk diri saya sendiri dan juga untuk korang sekalian, korang semua. Jadi insyaAllah kita ni tajuk ni mudah je, dia berkaitan dengan berkisah berkenaan dengan doa. Jadi tajuk doa ni pun korang pun mungkin dah lumat, dah selalu dengar, korang dah belajar dah adab-adab dia, korang dah belajar dah waktu mustajab dia. Tapi kita jadikan slot ni sebagai inilah, sebagai fokus, sebagai peringatan bersama. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW bersabda, doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang beriman. Ia menjadi ia menjadi senjata yang digunakan oleh para anbiya dan juga para rasul ketika mana mereka berlawan, mereka menentang kaum musyrikin. Ia juga menjadi senjata bagi orang muslim untuk mendapatkan kebaikan dan juga untuk menolak kemudaratan. Dan ia juga adalah senjata, doa itu adalah senjata bagi orang yang dizalimi ketika mana dia itu telah habis ataupun telah terputus daripada jalan untuk penyelesaian. Untuk kita semua tahulah kepentingan doa. Tetapi boleh jadi kadang-kadang kita timbullah perasaan, kadang terfikir, kenapa doa saya, kenapa doa aku tidak diterima? Kenapa Allah tidak memustajabkan doa aku? Walaupun kita telah pun dah berdoa lama dah minta lama dah, tapi kenapa Allah tidak memberi apa yang kita nak lah. Jadi pertamanya untuk kita senang faham adalah kita analogikan doa ini sebagai pedang lah, sebagai pedang yang tajam. Kalau pedang tu dapat pada tangan yang kuat, maka kalau dia hayun, terpotonglah semua benda di hadapannya. Tapi kalau yang dapat itu adalah tangan yang lemah, maka ketika itu boleh jadi tak ada kesan langsung pun, walaupun pedang tu tajam. Ulama ada mengatakan antara faktor doa-doa kita ni tidak dimustajab atau tidak, kita tak nampak kesan dia. Pertama boleh jadi adalah disebabkan doa itu sendirilah apa yang kita doakan. Contohnya kita doa untuk perkara yang haram, kita doa untuk keburukan seseorang.
Yang keduanya boleh jadi pada kelemahan pada diri si pendoa tu, pada diri kita lah. Kita doa tu tak khusyuk, kita doa tu main doa je, imam baca kita pun amin tak faham, kita fikiran kita pergi ke tempat lain. Itu yang kedua. Faktor yang ketiga boleh jadi disebabkan dengan ada satunya penghalang lah. Contoh dia, kita makan hartanya haram, kita ni zalim, kita melakukan kezaliman, kita ni lalai. So tu adalah beberapa faktor yang boleh menghalang doa kita daripada mustajab. Jadi kita dah tahu faktor-faktor ni, apa yang kita boleh buat lah. Mestilah kita kena jaga adab dalam berdoa. Ataupun korang semua dah tahu, antaranya kita berwuduk, antaranya kita mulakan doa tu dengan Alhamdulillah, kemudian kita berselawat, kemudian kita akhiri doa itu dengan Alhamdulillah juga. Macam kita biasa bacalah, Alhamdulillahirrabbilalamin tu, Alhamdulillah. Lepas tu wassalatu wassalam, tu salawat. Kemudian akhir sekali tu kan, akhir doa tu kita baca walhamdulillahirrabbilalamin. Tu kita, tu antara adab dia lah. Tapi adab yang kita boleh kata paling utama lah, antara yang paling terutama adalah kita bersemangat, kita bersungguh-sungguh dalam berdoa. Iaitu kita berdoa tu biarlah kita hayati betul-betul, kita jaga adab betul-betul, kita betul-betul mengharapkan lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama ada mengatakan kita biarlah doa kita tu, kesungguhan dalam kita berdoa tu samalah macam kesungguhan orang yang hanyut di lautan berdoa. Orang yang hanyut, dia tu dah nak dekat lemas, yang ada dengan dia pun boleh kata sebatang kayu. Jadi sebagaimana kesungguhan dia tu berdoa ketika itu sebagai Allah, supaya Allah menyelamatkan dia, seperti itu jugalah kita berdoa. Iaitu kita tak putus asa, kita berdoa kepada Allah, kita memang harapkan, memang kita ni tak akan selamat melainkan daripada Allah. Itu antara adab yang paling penting lah yang kita kena jaga, iaitu kesungguhan. Faham lawan daripada kesungguhan tu, lawan daripada tu adalah kita tak sabar ataupun kita tergesa-gesa dalam berdoa. Kita baru berdoa seminggu tu dah mulalah, ya Allah Saif ada. Kita pun mulalah ungkit, ya Allah kenapa aku tak dapat? Aku dah doa seminggu dah, kenapa tak dapat? Bukankah engkau berkata ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku maka aku nescaya aku memustajabkan, kenapa aku tak dapat? Maka ketika tu mulalah kita rasa macam Allah ni tak dengar kita, mulalah kita rasa putus asa daripada doa, lalu kita tinggalkan terus doa. Jadi bila jadi macam tu, dah tak berdoa tu, dah memang tak dimustajabkan lah. Okey semua? Banyak pula mesej, terganggu pula. Okey. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yazalu yustajabu lil abdi, doa ini sentiasa akan dimakbulkan ma lam yad'u bi ithmin, selagi mana dia itu tidak berdoa untuk perkara yang dosa, atau qati'ati rahmin, ataupun dia berdoa untuk memutuskan silaturahim, iaitu perkara dosa juga. Ma lam yasta'jil, selagi mana dia itu tidak tergesa-gesa. Jadi untuk penutupnya, sebab ringkas ya tazkirah kali ini, untuk penutupnya saya nak menakalkan lah kata-kata ulama. Mereka berkata bahawa doa ni semuanya sebenarnya dimustajabkan, semuanya Allah dengar, semuanya Allah balas. Tetapi yang berbezanya adalah kesan, yang berbezanya adalah cara Allah tunaikan benda tu. Boleh jadi kemungkinan ihtimal sebenarnya, cara yang pertama boleh jadi Allah berikan apa yang kita doa. Kita nak dapat A, Allah berikan A. Yang kedua boleh jadi kita Allah beri yang lagi baik daripada apa yang kita nak. Kita minta A, Allah bagi A+, contoh dia. Dan kita dapat tu sama ada ni lah dalam masa terdekat ataupun 10 tahun lagi contohnya. Ataupun yang ketiga, kita diberi pahala atas doa kita. Walaupun contohlah kita berdoa supaya tahun ni dapatlah balik kampung beraya, tapi tak dapat kan. Jadi Allah berilah pahala daripada doa itu.
Sebab doa tu ibadah kan, sedih. Dan yang keempat, boleh jadi Allah membalas dengan cara dia menolak. Allah menolak kemudaratan daripada kita. Macam tak dapat balik raya tu boleh jadi kita tak kena ni lah dijangkiti oleh COVID. Jadi sama-samalah kita bermuhasabah, kita muhasabah balik macam mana cara kita berdoa. Kita pastikan ialah kita menghayati betul-betul doa kita. Jangan sesekali kita bersangka buruklah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa kita sangka baik dengan Allah. Dan selitkanlah dalam doa-doa kita tu doa-doa untuk ibu bapa, doa-doa untuk guru kita, doa-doa dan juga doa-doa untuk sahabat-sahabat kita. Kerana doa seseorang tu, kalau kita berdoa untuk seseorang dalam keadaan orang tu tak tahu pun kita berdoa untuk dia, maka malaikatlah yang akan mengaminkan dan malaikatlah juga yang akan berdoakan balik untuk kita. Jadi itu jelas secara ringkas yang saya dapat sampaikan. Ahlin semua, maaf salah silap, kalau ada salah tu boleh tegur. Kalau ada soalan jangan tanya Muallim Fahmi lah. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih diucapkan kepada saudara Lutfil atas kira sebentar tadi. Semoga bermanfaat pada kita lah. Nampak tajuk kecil tapi kita sebagai orang Islam ni kadang pada kecilnya kita lupakan kan. Padahal doa ni adalah perkara paling bahagia sebagai orang Islam kan. Bila kita, yelah musim-musim COVID ni kan, pandemik ni, macam-macam ujian macam-macam ujian yang kita lah khususnya orang Islam terima kan. Tapi kita sebagai orang Islam ni kita ada sandaran kita kan, ada tempat pengaduan kita lah kan. Mungkin kita rasa tak ada orang nak dengar keluhan kita sebagainya, tapi kita ada Allah Ta'ala untuk kita mohon pertolongan dan sebagainya. Baik, jadi terima kasih kepada Lutfil. So kita pergi kepada slot utama kita pada malam ini. Sebelum Malim jemput Malim Tamizi, suka untuk Malim perkenalkan lah mungkin ada yang tak kenal Malim Tamizi. Baik, Malim Tamizi dia bermula di Semiti pada tahun 2000, awal tahun 2019. Jadi batch SPM 2018, 2017 tak sempat dengan Malim Tamizi. Berasal daripada Kelantan. Okay, pendidikan ijazah sarjana muda sastra dan pendidikan USN Penang, dan sekarang ni guru sejarah dan bahasa Melayu di SMKA Kuala Selangor. Sebelum ni untuk pengetahuan alumni lah, Malim Tamizi pernah anjurkan jugalah untuk meeting melibatkan alumni. Kita ada buat forum perkongsian daripada alumni kepada murid-murid meeting lah. Dan bertitik tolak daripada tu lah Malim dapat idea jugalah nak buat Usrul Live ni. Dan Malim jemput Malim Tamizi sebagai pembentang pertama. Okay, baik, jadi tanpa melengahkan masa, Malim menyerahkan majlis kepada Malim Tamizi. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali boleh dengar tak suara Muallim? Dengar, dengar. Okey, baik, terima kasih. Okey, alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Okey, pertama dan selama-lamanya Muallim ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Muallim Fahmi dan Muallim Fahmi kerana menjemput Muallim sebagai individu yang akan memberikan perkongsian pada malam ini. Sekalipun Muallim rasa mungkin ada orang lain yang lebih layak lah, orang yang lebih alim ilmunya, macam ni lah kita kata alumni yang belajar di negeri Arab dan sebagainya, mungkin lebih alim faqih ilmunya. Dan Muallim juga mendoakan agar kesemua yang berada dalam Google Meet pada malam ini sentiasa dilindungi, memandangkan kita berada pada musim COVID dan minggu hadapan pun kita mungkin akan total lockdown. Dan jadi Muallim mendoakan semua sentiasa sihat, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala
daripada penyakit inilah. Okey, baik. Cuma lepas ni, andai kata suara muallim tak jelas ataupun muallim punya slide, sebab muallim ada slide kan, muallim ada slide. Kalau slide tu tak nampak, nanti boleh bagi tahu. Boleh nak? Okey. Dan Boleh. andai kata ada sebarang persoalan, muallim rasa muallim Fahmi akan buka at the end nantilah. Kan? Nanti muallim akan serahkan kepada muallim Fahmi untuk sesi Q&A andai kata ada sebarang persoalan. Okey, dan kalau di sini muallim, pandangan muallim secara ringkasnya, dua batch sahaja yang muallim kenal, iaitu batch kalau muallim perasan kat sini, Farhan dengan Amani. Dan untuk batch satu lagi yang muallim tak sempat habiskan SPM mereka, siapa yang muallim nampak kat sini, Hajar dengan Zulkhairi. Kan, muallim tak sempat untuk SPM mereka lah, sebab muallim pindah ke SMKA Kuala Selangor lah. Okey, baik. Okey, muallim akan cuba untuk sampaikan, untuk bagi presentation sesantai yang mungkin, sekalipun muallim rasa muallim akan ada kecenderungan untuk menggunakan kaedah mengajar juga, kan, sebab dah biasa mengajar kan, mengajar online. So dia akan still ada kaedah mengajar tu. Tapi muallim akan cuba sampaikan seringkas yang mungkin lah. Okey, dan untuk tajuk malam ini adalah request daripada muallim Fahmi yang nak muallim untuk menyampaikan satu perkongsian tentang membaca. Membaca, dan membaca ni cikgu rasa benda yang klise lah kepada semua dalam grup ni. Cuma persoalannya adalah kita membaca ataupun tidak. Okey, baik. Muallim tak nak panjangkan masa dengan pendahuluan, sebab rata-rata semua kenal dengan cara muallim, mungkin muallim akan terlebih masa tu. Nanti tolong ingatkan ya. Okey, kejap ya, Cik Muallim nak present slide, nanti seseorang boleh komen lah sama ada nampak ataupun tidak. Kejap ya. Slide-nya tak banyak pun, dalam 20 lebih sahaja. Tapi tak semua akan disentuh secara detail lah. Okey. Okey, boleh nampak ke tak slide? Boleh. Boleh. Okey, Boleh. okey, terima kasih ya. Okey, so untuk pengisian pada malam ini, muallim memilih satu tajuk iaitu membina tamadun dengan buku. Dan kenapa muallim pilih tajuk ini, kita akan tengok dan kita akan cuba faham melalui slide-slide yang berikutnya. Okey. Okey, yang pertama sekali, maybe semua sudah kenal dengan cara muallim. Muallim andai kata nak starting untuk mengajar, selalunya muallim akan cuba tanya seseorang dahulu. Sama ada muallim akan pick secara random ataupun muallim akan pilih mana-mana yang sukarela untuk berkongsikan dia punya jawapan. Okey, soalan pertama muallim kat sini untuk semua. Okey, berapa buah buku yang kita baca dalam masa sebulan? Okey, yang ni first muallim buka dulu secara sukarelawan. Ada tak yang nak kongsikan berapa banyak buku yang dibaca dalam masa sebulan? Muallim, saya nak tanya jap. Ya, siapa tu? Iqbal. Okey, teruskan. Tafadhal. Kalau buku baca dalam online kira ke tak kira, Muallim? Buku secara online? Yep. Still dikira. Sebab sekarang ni kan zaman e-book. Alright. Ni kita tanya ni lah. Siapa nama yang bertuah ni? Wan Ahmad. Berapa banyak Wan Ahmad baca buku dalam masa sebulan? Saya sekarang sebab nak exam dia banyak baca lecture note lagi daripada buku. Jadi banyak baca lecture note lagi daripada buku, jadi
Kalau boleh satu buku sebulan. Okey. Tak apa. Terima kasih Wan Ahmad. Okey, Wan Ahmad. Okey. Baru perasan muka Wan Ahmad ni. Pernah jumpa dengan Muallim sebelum ni. Okey, baik. Abah Hana ni, Ji. Ah? Abah Hana. Okey. Baru perasan. Okey, Muallim nak pilih batch Muallim pula. Batch yang Muallim mengajar. Okey, kita nak tanya juga daripada pelajar DQ kita. Aisyah Amani. Ya, Muallim. Berapa banyak mungkin anggaran yang Amani baca untuk tempoh sebulan? Tempoh sebulan saya baca tak tetap. Lagi satu saya baca macam sikit-sikit. Saya tak fokus pada satu buku saja. So nak kira macam mana, Muallim? Okey, tak boleh tu. Yang tu maksudnya tak ada jumlah yang kau tanya lah. Okey, tak apa. Dan last sekali, mungkin okey. Hajar Kamarudin. Ya, Alif. Berapa banyak Hajar anggaran secara ringkas? Alhamdulillah tak sampai satu buku. Okey, tak apa. Okey, so terima kasih di atas respon tadi. Jangan risau. Asalkan kita membaca sahaja dan tak kira kita membaca habis ataupun tidak, yang penting adalah kualitinya lah. Kan, di samping kuantiti yang kita baca. Okey, baik. Terima kasih. Okey, kita kembali ke slide yang kedua. Okey, untuk yang Muallim mungkin tak sempat untuk tanya, mungkin kamu boleh cuba timbulkan persoalan ini di dalam diri kamu sendirilah. Okey, Muallim mulakan dengan satu pepatah Arab yang mana berbunyi khairu jalisin fi zaman ni kitab. Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku. Okey, sebelum kita nak tanya dalam diri kita berapa banyak kita baca buku, sebenarnya ada benda yang lebih utama, iaitu kenapa manusia perlu membaca buku. Dan Muallim merasa jawapan ini jawapan yang semua dah tahu, semua dah familiar. Sebab apa? Sebab jawapan ini merupakan kita kata firman Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam ayat yang pertama, ayat surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5, yang mana diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu tentang perintah membaca. So Muallim describe dan Muallim ada juga merujuk satu tafsir Hamka, iaitu tafsir Al-Azhar, yang mana bila mana Allah Subhanahu Wa Taala dia memberikan ataupun menurunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sebagai ayat yang pertama, maka tidak lain tidak bukan membaca itu adalah perintah Allah, dan membaca itu juga adalah kewajipan kepada kita semualah. So itu secara ringkas tentang kita punya muqaddimah kenapa kita kena membaca. Okey, seterusnya. Okey, dan tajuk yang seterusnya yang Muallim nak cuba kongsikan juga adalah selalunya kita kan, selalunya ada beberapa faktor yang menyebabkan kita ini sukar membaca. Okey, kita akan tengok satu persatu. Yang pertama sekali, membaca itu sukar, kan? Itu yang pertama, kan? Banyak alasan daripada kita rasa membaca itu sukar. Sedangkan membaca itu sebenarnya adalah sesuatu benda yang sangat mudah. Muallim bagi contoh, kalau orang perempuan ni dia selalunya kepandaian dia adalah memasak, kan? Mungkin lain perempuan dia punya kepakaran, tetapi mostly kepakaran dia adalah memasak. Tetapi ada sebahagian kecil rasa memasak itu adalah benda yang sangat sukar. Cuma kita kena faham di sini, hakikatnya sukar itu adalah kerana dia tidak istiqamah untuk memasak. Sama juga dengan membaca. Sebab kita jarang membaca, kita rasa membaca itu sukar. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya perlu membaca berkaitan bidang pengkhususan sahaja. Kalau kita, contohlah kita belajar dalam aspek sains sahaja, kan? Kita belajar dalam aspek sains. Maka kita punya akal pemikiran kita, fokus kita hanya kepada subjek-subjek yang berkaitan sains. Muallim bagi satu contoh
rata-rata kenal dengan ilmuwan terdahulu, sebagai contohnya Ibn Sina, yang mana mengarang satu kitab yang sangat famous, bukan sahaja di kita kata di Asia, tetapi digunakan di Eropah punya, iaitu kitab Al-Qanun Fitti, kan. Memang kebanyakan orang mengenal Ibn Sina ini hanya kita kata kepakaran dia adalah dalam bidang perubatan, tetapi hakikatnya Ibn Sina ini merupakan orang yang pakar juga dalam ilmu-ilmu lain. So nak katanya kat sini, ilmuwan terdahulu juga cuba memahami dan mempelajari pelbagai cabang ilmu supaya dia faham dan dia boleh apply dalam kehidupan harian dia. Okey, seterusnya adalah membaca hanya untuk golongan pelajar dan kola putih. Okey. Dan yang terakhir sekali adalah tidak ada masa membaca kerana sibuk. Okey, ini adalah alasan yang paling ramai dalam kalangan masyarakat guna hari ini. Kan? Kenapa tak sempat baca buku? Sibuk. Kenapa tak sempat baca buku? Sibuk. So itu alasan yang klise untuk kita guna. Cumanya timbul persoalan kat sini, sama ada kita menyibukkan diri supaya tidak membaca ataupun kita memang tidak menyediakan masa untuk membaca kerana kita buat sibuk. Itu antara mitos membaca yang ada dalam kalangan kita pada hari ini. Okey, dan kesimpulan untuk slide ini kan, untuk tajuk ini, mitos membaca, sedangkan hakikatnya manusia itu perlu sentiasa mengisi akal dengan ilmu. Sebaliknya, yang lebih terkumat kamit di bibir adalah segumpal alasan yang tidak berhabisan. So kita boleh fikirkan lah, sama ada kita bagi alasan ataupun memang kita kurang membaca ataupun memang kita tidak menyediakan masa untuk membaca dalam kehidupan seharian kita. Okey, baik. Okey, setakat ni boleh faham ke? Muallim tak? Boleh. Boleh ya? InsyaAllah boleh. Okey, alhamdulillah. Faham. Okey, terima kasih lah. Okey, seterusnya kita nak pergi ke arah perbincangan yang lebih tinggi, iaitu kita nak melihat sejarah peradaban membaca yang telah dimusnahkan. Ini sebagai gambaran kepada kita bahawa kan, membaca ini bukan hanya kita kata bermula pada abad 21, iaitu abad kita, tetapi telah bermula daripada lama dahulu kan, iaitu bermula pada zaman kita kata sebelum Masihi, diteruskan kepada Masihi dan sebagainya sehingga kepada kita hari ini. Dan untuk tajuk ini muallim akan fokuskan kepada dua perpustakaan yang sangat-sangat gemilang, yang sangat-sangat terbilang. Okay, I have imagined that paradise will be a kind of library. Ini kata George Louis Borges lah. Okay, sebagai selingan kepada kita hari ini. Okay, dan tak lain tak bukan perpustakaan yang dimaksudkan oleh muallim adalah perpustakaan Iskandariah ataupun perpustakaan Alexandria, iaitu satu perpustakaan yang ada di Mesir hari ini. Kalau yang dulu dah dimusnahkan, tetapi untuk hari ini dia dah bina yang baru, dan dia punya perpustakaan bagi muallim yang mungkin pernah ke sana ataupun mungkin pernah tengok dalam Google dan sebagainya, perpustakaan yang sangat-sangat cantik. Nanti muallim akan cuba tunjukkan gambarnya. Dan yang kedua adalah perpustakaan Bait Al-Hikmah. Yang ni cikgu muallim rasa perpustakaan yang kita sedia maklum sebab ada dalam silibus KBSM untuk sejarah pada sebelum inilah. Okey, kita tengoklah. Okey, ini gambaran secara ringkas manuskrip yang ada pada zaman Julius Caesar punya kan. Dan ini gambaran ataupun keadaan perpustakaan Alexandria yang berada di Mesir hari ini, sangat-sangat cantik kan. Kalau kita tengok dalamnya lagi cantik lah kan. Ini baru bahagian luar punya.
Okey, ini gambaran kepada Bait Al-Hikmah yang berpusat di Al-Baghdad, kan? Di Baghdad, kota Baghdad. Dan hari ini kita melihat kedua-dua perpustakaan ini telah dimusnahkan. Sebagai contohnya, Cikgu Muallim pergi kepada perpustakaan yang pertama, iaitu Alexandria, kan? Yang ni Muallim kena cerita dari sudut sejarahnya. So mungkin agak berfakta, tapi insyaAllah Muallim cuba ringkaskan. Okey, untuk kemusnahan perpustakaan Alexandria ini ada 3 teori, kan? 3 teori. Yang mana teori yang pertama dimusnahkan oleh tentera Julius Caesar punya, kan? Itu yang pertama. Yang kedua dimusnahkan oleh golongan fanatik Kristian. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah satu teori yang tiada sumber yang asas, kan? Tiada sumber yang asal, iaitu dia mengatakan bahawa pemerintah Theodosius I dan Saidina Umar Al-Khattab yang memusnahkan perpustakaan Alexandria. Namun ramai dalam kalangan sejarawan dia tak setuju dengan teori yang ketiga. Sebab apa? Sebab dia tak ada sumber yang kita kata sumber prima punya. Tak ada sumber yang sahih. Ini hanya kata-kata ataupun teori-teori yang dikeluarkan pada zaman kerajaan Ayyubiyah. Okey. So agak berfakta yang ni ya. Okey, so cikgu harap, Muallim harap kamu boleh faham lah. Dan yang kedua adalah kota Baghdad, iaitu Bait Al-Hikmah. Bagaimana Bait Al-Hikmah ini dimusnahkan? Muallim rasa semua dah tahu, kan? Semua dah tahu, iaitu dimusnahkan oleh tentera Mongol. Tentera Mongol iaitu atas perintah Hulagu Khan. Dan dikatakan juga pada waktu ini sejarahnya sangat menyedihkan. Sebab apa? Sebab laut yang berada di sekitar kota Baghdad ini dikatakan sehingga berubah warna lautnya, iaitu warna kehitaman. Sebab apa warna hitam ni? Sebab tertumpahnya darah kita kata manusia pada hari itu, kan? Dan juga atas kesan dakwat buku-buku manuskrip yang ada pada zaman tersebut. Dan kalau kita nak lihat juga bahawa Bait Al-Hikmah ini merupakan perpustakaan yang terbesar sekali di dunia, kan? Dan cuba kita fikir secara logik, agak-agak kenapa adanya kemusnahan terhadap perpustakaan? Ala Muallim, buku sahaja. Ala Muallim, perpustakaan sahaja. Tetapi tidakkah kita fikir kenapa orang kafir ataupun orang yang bencikan kepada Islam dia nak musnahkan perpustakaan? Muallim timbulkan satu persoalan juga. Agak-agak hari ini kalau perpustakaan dekat rumah kita ke perpustakaan desa ke dimusnahkan, apa tindakan kita? Okey dah? Okey, musnahlah. Okey. Okey, di sini so kita dah nak hampir kepada dia punya inilah ending dia. Ada dua tajuk lagi untuk Muallim kongsikan. Tips untuk membaca ni Muallim tak explain secara detail sebab tips ini sebenarnya dia tak tetap bagi setiap orang. Ada orang mempunyai tips yang berbeza. Tapi ini sekadar cadangan yang Muallim boleh bagi kepada kamu semua untuk membina balik semangat membaca kita lah. Okey, baik. Yang pertama, membaca dengan kadar perlahan dan pantas. Sebab ada buku kita boleh baca perlahan, ada buku kita boleh baca pantas. Kita buat jadual, kita ubah mindset, iaitu niat, innamal a'malu binniat. Kita baca bukan kita nak tunjuk ke orang kita banyak baca. Tapi anggaplah kita baca ini kerana perintah Allah yang pertama. Dan kita membaca kerana kita ini manusia yang jahil. Kita lahir dalam keadaan kita kosong. So kita nak baca, maksudnya kita nak isi kita supaya kita tidak jadi tin kosong. Kan? Orang yang nak memberi perlulah membaca supaya kita tidak memberi dalam konten yang kosong. Kan? Kemudian kita kena beli buku secara berterusan supaya kita semangat untuk membaca. Kenal dengan ulak buku, penulis buku, penjual buku.
Kemudian klasifikasikan masa membaca dengan buku yang sesuai. Kalau pagi sesuai baca buku apa, kalau petang sesuai baca buku apa, kalau malam suka baca buku apa. Yang salahnya hari ini kita mungkin kita baca, buku sejarah adalah buku yang berat, tapi kita baca pada waktu tengah hari. So agak mengantuk lah. So kita kena ubah cara tersebut. Pilih waktu pagi ke, sebab waktu pagi ni otak kita fresh. Dan last kali adalah kita pergi ke perpustakaan. Cumanya untuk COVID ini jangan pula bila kamu dengar muallim bagi cadangan pergi ke perpustakaan, maka kamu bagi surat kepada polis nak pergi ke perpustakaan. Nayalah muallim. Kan? Kena tangkap muallim. Jangan pergi ke perpustakaan. Sebab tu sekarang lah, mungkin lepas COVID nanti barulah boleh kita pergi ke perpustakaan. Okey, dan disclaimer teori konspirasi, sebab sekarang ni kita hangat dengan teori-teori konspirasi tentang COVID, tentang vaksin dan sebagainya. So muallim nak kongsikan juga teori konspirasi tentang buku. Satu benda je. Okey. Buku sama sekali tidak boleh digabungkan dengan phone, gadget. Sebab apa? Sebab muallim meneliti balik kita kata antara saranan daripada syekh-syekh ataupun tuk-tuk guru pondok. Dan waktu nak talaki kitab, mereka tak bagi guna phone. Kena silentkan phone. Sebab apa? Sebab yang pertamanya adalah kita nak menghormati ilmu yang ada dalam kitab ataupun buku. Yang kedua adalah kita nak fokus kepada ilmu. Dan yang ketiga adalah supaya kita tidak lalai dengan gadget. Sebab apa? Sebab hari ini cuba kita tengoklah dalam masa sehari berapa jam kita fokus kepada telefon. Kan? Samalah dengan muallim juga. Ini sebagai satu koreksi kepada kita semua. Phone dengan buku. Kalau kita baca phone kemudian tengok phone, agak-agak kamu berapa lama kita boleh fokus kepada buku? Tetapi ini hanya pandangan daripada muallim, bukan satu fatwa yang wajib kita ikuti. Kalau kata kita boleh membaca sambil guna telefon, kemudian kita manfaatkan dengan telefon, maka itu adalah lebih baik. Okey, boleh tak? Okey, dan akhir kata daripada muallim, sematkan dalam hati kita, membaca itu adalah jambatan ilmu. Membaca itu adalah jendela dunia. Membaca itu penyuluh hidup, membaca itu memajukan diri, membaca itu adalah untuk bersantai, dan yang terakhir sekali, membacalah kerana Allah. Ini paling penting. Kalau kita baca untuk angkat diri kita, maka hanya dunia yang kita dapat. Tetapi kalau kita membaca kerana Allah, confirm kita akan dapat dunia, dan paling penting kita akan dapat akhirat. Ingat, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah kamu dengan nama Tuhan mulah. Okay. So persoalannya selepas ini, apa tindakan kita? Okay. Okay. So itu pengisian secara ringkas daripada muallim. Maaf andai kata dia tak berapa nak santai sangat, muallim rasa. Kan, sebab cerita tentang buku ni dan muallim pun banyak merujuk kepada slide. Sebab muallim faham dia suruh buat slide ni. Jadi muallim cuba buat slide yang ringkas tapi tak berapa nak ringkas juga. Jadi itulah, muallim harap apa yang muallim sampaikan ni adalah dia punya manfaat walaupun sikit. Kalau tak banyak sikit pun boleh lah. So muallim rasa itu sahaja yang muallim nak cuba sampaikan tentang pembacaan, dan muallim yakin kat sini semua penuntut-penuntut ilmu yang ada kat sini memang dah fitrahnya suka membaca. Tak kisahlah baca untuk subjek untuk exam ke, macam muallim tanya kepada Wan Hamad tadi kan, baca untuk dia punya ni lah pengajian, betul lah tu kan. Kalau untuk buku-buku lain kita kena cari masa-masa yang berbeza dan masa-masa luang lah. Okey. Jadi muallim rasa itu sahaja. Muallim serahkan kepada muallim Fahmi untuk sesi yang seterusnya. Itu sahaja. Wallahu a'lam.
Okay, terima kasih diucapkan kepada Muhammad Tamizi. Jadi kita buka kepada perbincangan lah. Mualim kira tajuk ni bukan kata berat tapi ada yang rasa penting, ada yang rasa tak penting. Buat apa je buku kan? Lagi-lagi apa generasi sekarang ni dia terdedah dengan banyak cabaran lah dengan gamenya kan. Apa ni apps yang pelbagai kan. Jadi Mualim buka kepada persoalan dan juga kalau ada perkongsian kan, mungkin tadi Mualim Tamizi share tips-tips daripada Mualim Tamizi dan mungkin yang daripada kalangan alumni yang dah bergelumang dengan buku juga kan. Boleh share pada kawan-kawan macam mana nak mula start membaca kan, kenapa kena baca. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang menyebabkan rasa ni lah sebab aku tak baca ni, kalau aku baca buku mungkin aku dapat jawab dan sebagainya kan. Ada tak siapa nak berkongsi ataupun bertanya? Tajul ada. Tajul. Siapa? Ada tak? Tanya boleh, kongsi boleh. Buka mic je. Silakan. Tanya. Silakan. Siapa tu? Okey, Assalamualaikum. Nurin. Nurin, silakan Nurin. Ya, nak tanya dekat Mualim kan. Kadang-kadang kita bila dah minat dalam satu bidang ke tajuk buku ke, lepas tu kita beli. And then bila kita baca setengah jalan tu selalu dah rasa macam alah bosannya, macam mana nak, selalunya saya macam tu lah, beli buku and then baca setengah and then stop halfway sebab Allah macam apa nak jadi macam apa lagi, cepat bosan. Lepas tu beli lain, lepas tu baca setengah lagi, macam mana nak keep on kita habiskan baca buku tu juga. Macam tu lah. Thank you. Mualim Tamizi nak jawab terus ke kumpul soalan dulu? Jawab terus kot Boleh juga. Silakan. Okey. Ana tengok chat ni. Okey, terima kasih kepada Nurin. Mualim mungkin tak kenal, bukan batch yang Mualim sempat mengajar, tapi tak apa. Okey, sebenarnya satu soalan yang sangat baik kan, dan banyak diajukan kepada golongan-golongan pembaca. Okey. Sebenarnya Mualim pun ada kita kata mengalami situasi yang sama kan. Mualim beli buku, baca kemudian sikit kita rasa tak best. Sebab apa? Sebab yang pertamanya mungkin kita beli tu kita rasa macam muka depan dia nampak macam menarik. Itu yang pertama. Dan kemudian ada juga buku yang kita pilih, kita rasa okey, penulis ini penulis yang kita kenal. Contoh kita kata Ustaz Fahrul Joy, Temi Abdullah dan banyak lagi penulis-penulis lain, Hilal Ashraf. Kita beli kan, kita semangat beli, kita rela guna kan. Kita bagi tahu kat kawan, aku beli buku ini sekian, aku semangat nak baca. Okey, J.K. Rowling sama juga Harry Potter kan. Tapi at the end bila buku sampai kita baca dia punya kata alu-aluan, kita dah rasa macam tak seronok lah buku ni. Kemudian kita letak kat tepi dan kemudian buku itu akan berhabuk sehingga ke akhirat dan sebagainya lah. Okey. Okey, so sebenarnya bagi Mualim, yang pertamanya kita kena, macam tadi Nurin kata dia dah pilih buku yang dia suka kan, tetapi at the end dia tak baca, dia baca sikit rasa boring, bosan, kemudian letak tepi. Benda tu biasa, itu yang pertama. Yang keduanya, memang membaca itu memang kita kena paksa kan. Kalau kata buku yang pertama kita buat macam tu kan, kita beli, kita rasa boring, kita tak baca. Tak apa, kita paksa diri untuk beli buku lain, kita cuba baca lagi. Kalau kata boring, baca lagi kan, ataupun kita beli lagi buku-buku lain. Sebab apa? Sebab bagi Mualim, untuk kita suka sesuatu benda kan, dan untuk diteruskan secara istiqamah, kita kena paksa diri dahulu. Sama juga dengan membaca kan. Sama contoh Mualim guru sejarah, dan rahsia kan yang Mualim pernah share kepada batch-batch yang Mualim sempat mengajar, Mualim tak suka dengan sejarah kan. Pelik, guru sejarah tak suka sejarah.
Tapi macam mana muallim suka sejarah? Muallim cuba paksa untuk baca. Itu yang pertama lah. Dan mungkin untuk yang kedua kan, yang solusi yang boleh Nurin guna adalah kita cuba cari genre lain yang kita suka untuk baca. Ada orang yang suka genre yang bersifat kita kata fiction, non-fiction, sejarah, ekonomi, novel dan sebagainya. So pilih genre yang kamu suka terlebih dahulu. Dan yang ketiga, solusi lain adalah kamu cuba pilih buku yang laris di pasaran. Sebab apa? Sebab selalunya buku yang laris di pasaran ni ramai orang suka baca. Dan konten dia juga adalah konten yang sangat baik. Dan yang muallim boleh sebut di sini antara buku yang laris di pasaran, konten dia sangat baik tetapi laras bahasa dia sangat santai, tak lain tak bukan buku Taimeh Abdullah. Kan? Yang tu buku muallim rasa buku dia tak akademik sangat tetapi bagus. Ada buku dia cerita tentang sejarah. Kan? Contoh buku Empayar 1, Empayar 2. Tentang sejarah. Cikgu fikir juga macam mana dia boleh tulis buku sejarah, hakikatnya dia ni adalah seorang engineer. Kan? Macam itulah. Muallim tak pasti menjawab ataupun tidak soalan Nurin itu. Andai kata muallim tak menjawab, kurang menjawab, muallim minta maaf lah. Okay, itu sahaja. Menjawab muallim. Terima kasih. Okay. Harun nak kongsikan? Harun. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muallim dengar muallim? Dengar. Okay, so saya nak kongsikan sikit tak nak tanya soalan tapi nak kongsikan sikit. So basically speaking, saya boleh tak nak bagi tahu dalam bahasa Inggeris sebab bahasa Melayu saya agak berkarat lah. Okay, boleh. Boleh Harun. Silakan Harun. Okay. Kamu Harun. Basically, saya mendengar. So basically, okay. Basically, after I finished school, right? So I didn't know what to basically do after that. So I basically spent the last 6 months I had in Malaysia helping my father clearing up the business. During that time, I basically forgot about studying, and most of my knowledge that I had gathered up during the 5 years I had spent in Smithy were almost non-existent. So, but the thing is, like, after I had to migrate from Malaysia to Afghanistan, I had come across a big problem, which was basically the unavailability of internet. So I didn't really have much internet. And to add to the cost, my house was near a rural area, basically, so they didn't really have internet towers over there. So what I did was that I had spent like every day I went on a 1-hour trip to the city. I downloaded 3 or 4 books, basically some PDFs containing some basic knowledge on stuff that I wanted to learn. So basically, yeah, I spent 1 year of my time in Afghanistan very relatively it was a hard time because of basically the culture shock that I had to experience coming from Malaysia. Even in the road from like Kabul is the capital. I went to Mazar Sharif where my house was located. It was like a 10-hour trip, and during the trip I saw like multiple dozens of houses destroyed because of, I don't know, the collision between the Taliban and the government, right? So it was a very sad sight to see nonetheless. So basically, once I gathered my thoughts and started living there, I realized something, that I think that was keeping the people in Afghanistan from progressing was lack of knowledge.
Now, I don't say this to brag about my knowledge or anything like that, but I say this because people resort to violence if they cannot figure out a better way or an alternative, rather like a better solution than that. So what I did was like, I was reading more books than I had previously did in Malaysia. Maybe it was due to the circumstances because I didn't really have an option other than reading books, no internet connection and stuff. So I also spent some time helping a few friends there learning some English. And basically, right, that one thing to gather from here, the conclusion I want to make is that I always doubted myself, like, why am I in this situation? Why am I here in this country where I don't know what to do? I'm raising goats and sheep and cows here and not doing anything. I should be studying somewhere. So one thing I gathered from that is that Allah says in the Quran, right, in فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. With hardship comes ease, with hardship comes ease. Basically what this means is that you are deliberately put in a hard situation by Allah so that you can get to a better situation. Basically, it says to have a lot of patience in your life. So one thing that extraordinary that happened with me was that after my father had been in an argument in Afghanistan, so basically he had gathered up a few enemies there, and due to the lack of civility, I should say, the people there just go and kill other people. So my father was a bit worried that either his children will be kidnapped or something else might happen. So he sent us to UAE. And I was like thinking that now another migration is going to happen, that I don't have anything else to do. I'm just migrating from country to country right now. So after that, soon I was like, this country is very expensive now. It was better in Afghanistan. At least I was doing something, raising goats and sheep. Then after a week or two of migrating to UAE, somebody robbed our house. So basically they were like demanding a lot of money from our grandparents, and they were in the belief that we were still there. So luckily, due to Allah's grace, and we actually managed to get away before something bad happened to us. So one thing that I usually always remind everyone to do is be patient and always keep your faith in Allah. Because when we realize that something bad is happening, we seem to think that no, this is the end, and there's no going back from here. So I guess, yeah, that's what I wanted to share, and I hope some people did understand that whatever you think bad is happening in your life, always do remember that if you become a bit more patient, more resilient, you will get through it easily, and always have faith in Allah. Terima kasih Harun. Semoga dipermudahkanlah Harun ni. Okay, kadang-kadang kesukaran itu membuat kita bersyukur lah, kan? Macam apa yang boleh dapat pada yang Harun kongsikan tadi, ya, dengan kekangan yang dilalui lah, kan? Macam kita kalau nak kait dengan buku tadi, kan, mungkin Harun dah dari segi nak baca buku ke ataupun nak akses internet sebagai problem, kan? Jadi kita boleh ambil kat situ untuk kita muhasabah diri kita lah, kan, dengan kemudahan yang kita ada.
Okay, terima kasih Harun ya, semoga dipermudahkan. Seterusnya Fatin Syasha. Nak tanya soalan tadi Fatin Syasha. Fatin Syahida. Ya, ada. Silakan Fatin. Okay, first soalan, kan Muallim Tamizi kan jenis yang ulat buku kan. Sentiasa kat mana-mana baca buku kan. Muallim ada tak first time kali pertama baca buku tiba-tiba terlentuk? Pasal kan tadi Muallim cakap yang sejarah kan. Kalau boleh sejarah jangan baca siang-siang nanti ngantuk. Saya pernah buat macam tu, kakak saya tegur. Baca buku sejarah, ada presentation. Lepas tu kena tegur, nanti ngantuk. Memang masa tu ngantuk. So saya tanyalah pendapat Muallim macam mana kan. Kalau Muallim pernah ada rasa mengantuk tu, apa Muallim atasi macam tu. Itu soalan pertama lah. Soalan pertama okey, pasti macam banyak soalan tu. Okey, sebelum Muallim menjawab soalan Fatin Syasha tadi, terima kasih kepada Harun di atas dia punya perkongsian, dan Muallim juga sebenarnya terkesanlah dengan apa yang dikongsikan. Cuma bila Harun cerita tentang dia punya kesusahan, dia punya mujahadah, Muallim teringatlah satu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah menguji, maksudnya setiap ujian yang Allah bagi itu adalah kepada menurut kemampuan manusianya. Jadi Muallim doakan Harun insya-Allah diberikan kesabaran dan diberikan kesyukuran untuk meneruskan dia punya kehidupan di sana lah. Okey, untuk soalan Fatin tadi, okey, sebenarnya Muallim sama juga, sebab Muallim pun manusia biasa juga kan. Muallim bila baca buku pernah juga terlentuk, termengantuk, tertidur, malas baca, kadang-kadang ada reading block dan sebagainya. Sebab itu adalah benda yang biasa kan, sebab kita punya kehidupan sewaktu kita tak membaca. Kita nak buat kerja, kita nak mengajar, kita nak memasak, kita nak main dan sebagainya lah. Okay, so antara cara yang Muallim buat ketika mana Muallim terlentuk adalah Muallim stop baca buku lah kan. Muallim tak baca buku kan, Muallim tak baca buku, kemudian Muallim cuba buat benda lain. Benda lain yang boleh membuatkan kita tak mengantuk, tak terlentuk balik. Dan Muallim juga sebenarnya bila Muallim baca ni, Muallim tak suka kita terlalu statik kan. Kita baca kan, contoh kita baca buku sejarah lah. Buku sejarah ni sebenarnya tak boleh baca lama-lama dalam keadaan statik. Kita baca 1 jam straight, tak semua orang boleh baca dalam keadaan statik untuk tempoh masa yang lama. Ada orang dia boleh baca dalam masa 5 minit. So kamu gunalah 5 minit. 5 minit kemudian kamu pergi jalan-jalan ke, minum air ke, ataupun kamu suka makan, kamu makan sekali kan. Makan. Kemudian baca buku, sambung baca buku. Contoh lain, kamu suka masak, kamu pergi masak dulu. Kemudian kamu baca buku, sambung balik baca buku. So buat benda yang boleh meningkatkan semangat kita, kemudian kita baca buku balik. Walaupun dalam keadaan yang tempoh yang tak lama. Dan untuk cara-cara lain cikgu rasa ada banyak lagi, tapi cikgu rasa itu sahaja yang cikgu, yang Muallim boleh kongsikan kepada Fatin. Maaf andai kata tak menjawab Fatin Itu saja. Okey, faham. Cikgu Muallim sama je. Okey. Kan Muallim dulu ambil law kan, undang-undang. Sejarah kat universiti kan Muallim? Bukan law. Undang-undang. Sejarah dengan bahasa Melayu. Masa universiti Muallim. Ya, sejarah dengan bahasa Melayu. Kan? So far Muallim semasa Muallim kat universiti, pembelajaran Muallim kan memang sejarah saja. So Muallim ada tak rasa macam tak rasa bosan ke, sebab dia macam membaca tau, dari awal sampai habis membaca. So apa Muallim macam tak rasa penat ke, rasa ngantuk ke, rasa macam tak rasa faham tak Muallim? Faham.
Okey, sebenarnya benda ni dirasai oleh semua yang belajar kat universiti kan. Tak kisahlah yang ambil subjek sejarah ke, subjek agama ke, subjek medik ke, memang takkan lari daripada kena baca. Yang pertamanya baca untuk exam lah. Kan, cikgu rasa semua yang ada kat universiti memang bersetuju. Kita baca yang pertamanya kita untuk cemerlang dalam exam. Kan, kita nak fall flat. Kan, apa sebab kita nak graduate dengan cemerlang, itu yang pertamanya. Dan yang keduanya sebab nak tak nak kita memang kita nak grad kan, dan maklim rasa benda tu adalah benda yang biasa kan. Kita akan rasa boring, kita kena baca, tapi kita kena still go on, kita paksa diri. Kemudian pada masa yang sama kita memang kena ubah dari sudut kita punya niat lah kan. Macam Muallim sebut tadi, innamal a'malu binniyat. Kita bosan sekali mana pun kita kena teruskan. Cuma andai katalah kalau dia ada cara lain, contoh Muallim tak suka sejarah, Muallim nak berhenti, itu pun boleh. Tetapi bergantung kepada kita lah. Apa bidang yang kita nak sambung pula selepas itu, dan adakah kita yakin bidang lain tak perlu membaca. Kalau ada bidang lain yang kurang membaca, maksudnya dari sudut teknikal, tapi dia still kena baca juga, cikgu Muallim rasa kan. Macam itulah. Jadi Muallim rasa itu saja, kita kena paksa diri juga. Paksa diri, pada masa yang sama kita cuba ubah niat kita. Kita baca sebab apa? Sebab itu semua adalah ilmu. Dan kamu ambil balik ayat yang Harun kongsikan tadi, inna ma'al usri yusra. Sebenarnya kat situ ada dia punya meaning sebenarnya sangat-sangat deep kepada kita. Dan setiap kesusahan itu pasti ada kemudahan, ada keringanan, ada kemanisan. Okay, itu jawapan yang Muallim boleh kongsikan kepada Fatin. Maaf andai kata tak menjawab Fatin. Okay, terima je. Last dan yang kedua punya soalan. Tadi Muallim ada cakap bagi tanya apa tu handphone dengan buku kan. Saya tak sempat nak salin yang 3 Muallim bagi tahu. Saya sempat salin yang hormat dengan ilmu. Lepas tu lagi 2 tu saya tak berapa nak catch up. Muallim boleh ulang semula? Yang slide tadi Fatin. Yang slide tu yang gambar apa buku dengan handphone. Lepas tu Muallim bagi tahu yang 3 manfaat mana yang bagus lah antara buku dengan handphone. Okey, kalau yang slide tu Muallim rasa nanti macam ni. Sebab kalau akan ambil masa yang panjang, Muallim akan share kepada Muallim Fahmi. Muallim akan suruh Muallim Fahmi share lah kepada alumni. Boleh. Okey, terima kasih kepada Fatin. Saif nak cakap Saif? Ya. Ni. Saya nak share ke? Tak. Sebenarnya macam ni. Tadi Tajul dia cakap kat saya dia nak share cerita sikit. Saya tak tahu sebab apa dia petik nama saya. Okey. Jangan petik. Ni petik nama orang, petik nama sendiri Betul. Tajul silakan Tajul. Ada apa tadi Tajul? Kenapa Tak ada apalah. Tak ada. Sebab Saif tadi kata nak cerita something. Interested lah nak dengar. Okay, kau settle 2 orang Okay. Aisyah Mani, silakan. Muallim, saya nak tanya Muallim. Kalau tak silap saya Muallim pernah cakap yang dulu pun Muallim, kalau tak silap Muallim bukan dia suka baca, betul tak? Tapi kalau kita tengok macam belakang Muallim sekarang ni pun kita tahulah macam mana hubungan Muallim dengan buku. So saya nak tanya macam mana selain daripada yang Muallim sebut tadi, macam pilih genre yang kita suka, kita buat secara yang Muallim sebut tadi lah, selain daripada semua tu, ada tak yang benda lain yang Muallim buat untuk dapatkan konsistensi tu? Maksudnya macam Muallim takkanlah Muallim baca semua secara drastik kan. So apa yang Muallim buat untuk datangkan minat tu? Macam contoh setiap minggu ke, setiap hari ke, faham tak saya? Okay.
Okey, baik. Terima kasih Amani di atas soalan yang baik juga. Okey, macam mana nak tanam minat tu sebenarnya kan? Okey, ada banyak sebenarnya tapi yang mungkin Muallim boleh kongsikan beberapa tip lines. Yang pertamanya adalah yalah, Muallim sebelum Muallim suka baca buku, memang Muallim memang tak suka baca buku lah kan? Tak suka baca buku, malas baca buku, semualah kan. Kalau baca pun suka baca komik sahaja. Okey, dulu itu zaman budak-budak lah. Okey, yang pertamanya Muallim cuba letak mindset aku adalah seorang yang jahil ilmu. Itu yang pertama. Kan, Muallim letak dalam diri Muallim. Kan, itu yang pertama. Muallim ini jahil. So kita perlukan kepada ilmu. Macam tin tadi lah, tin kosong, tin yang berisi dan sebagainya. Yang kedua, cara Muallim nak bagi semangat kepada diri Muallim agar membaca adalah Muallim cuba cari idola. Kan? Maksudnya tauladan kita. Kan? Contohlah kalau dalam kehidupan kita, tauladan utama kita adalah Rasulullah. Kan? So untuk membaca, Muallim cuba cari kita kata ustaz-ustaz ke, kawan-kawan kita ke, atau siapa sahaja, hatta kanak-kanak yang suka membaca, so kita jadikan mereka sebagai idola. Okey, kita nampak mereka suka baca, so kita nak jadi seorang pembaca juga, macam tu. Dan yang ketiga adalah Muallim juga suka tengok kita kata video-video berkaitan tentang bedah buku kan, ataupun melibatkan perbahasan ilmu. Dan yang terakhir yang Muallim boleh share kat sini adalah Muallim cuba terlibat dalam komuniti buku kan. Komuniti buku sama ada dalam grup WhatsApp ke, Telegram ke, Facebook ke, dan Muallim cuba join lah, walaupun bukan Muallim yang berbahas tentang buku, Muallim dengar. So dari situ Muallim rasa mungkin kita boleh ada semangat sedikit demi sedikit lah, orang kata. Itu sahaja. Wallahualam. Maaf anda kata tak menjawab Aisyah Amani. Jawab Muallim. Terima kasih Muallim. Okey. Ada lagi yang nak kongsi? Habibah. Dia suka baca. Habidatul. Dah lama ni. Ada nak share lagi? Umairah. Maisarah kat Korea ke? Habibah kat Korea Tak ada? Last kot, kalau ada seorang nak tanya soalan ke, nak share. Faris Syami ada? Tak ada? Hafiz Jazimin ada? Hafiz Jazimin rasanya ada tu. Rambut dia bukan main Zah Dah potong dah. Potong dah. Okay. Ada share Hafiz? Tak ada, semua dah betul dah. Okay, kalau tak ada, mungkin sekadar tu lah kita punya ni. Tapi mungkin Muallim boleh share sikit lah mungkin. Muallim bukanlah kuat sangat baca juga tapi apa yang boleh sedar, kita nak datangkan minat kita membaca ni kena ada perbincangan. Kan, kadang-kadang bila kita bincang dengan kawan-kawan kita isu-isu kan, tak tahu ke benda kan, tak ada input langsung sebab kita bukan membaca. So bila kita tertanya satu perkara dalam perbincangan tu, kita akan buat research kan, sama ada kita Google ke ataupun kita refer buku ke. Jadi Muallim rasa lah untuk mendatangkan minat membaca tu kena timbul tanda tanya dulu. Kita mencari jawapan maka kita akan datanglah minat kita tu kan. Okay. Baik, jadi Muallim kira sekadar tu lah so kita pada malam ni. Jadi kalau ada sebarang cadangan atau apa-apa pendapat ke, boleh post dalam Telegram tu. Ada tajuk nak dibincangkan pada usra akan datang ke, boleh post dalam grup Telegram Siapa nak masuk grup Telegram tu daftar dululah.
baru kita add masuk. Okay, kalau kamu tak nak masuk pun tak apalah kan. Masuk macam ni lah, masuk link macam tu lah. Okay, ada nak tanya lagi tu? Tak ada. Okay, baik. Jadi sekadar itulah usul kita pada malam ini. Terima kasih ucapkan kepada semua yang join. Mohon harap konsisten lah. Okay, konsisten lah join. Ya Saif nanti next susah ada lagi masuk. Okay, insyaAllah. Kita akan cuba adakan sebulan sekali. Okay, Maulin, kalau ada yang nak tawarkan diri alumni, kita akan bagi alumni lah untuk bagi pengisian ataupun nanti Maulin akan jemput guru-guru lain lah. Okay, baik, jadi sekadar itulah usul kita pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita. Okay, mungkin sedikit pesanan kepada semua. Jaga diri, jaga SOP. Paling penting jaga mental. Mental kena jaga. Kalau rasa tak dapat nak tampung apa yang berlaku sekeliling kita sekarang ni, off kita punya media sosial. Kan? Take a rest kan? Rehatkan kita punya minda. Baik. Jadi sekadar itulah daripada Mu'alim. Aku lupa lihat. Terima kasih. Terima kasih ucapkan kepada Mu'alim Tamizi. InsyaAllah kalau ada kesempatan lagi pada akan datang kita akan jumpa lagi Mu'alim Tamizi. Okay, aku lupa lihat wa astaghfirullahaladzim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak ambil gambar dulu ke? Siapa nak buka kamera? Ada request pada sahabat kita ambil gambar. Siapa yang boleh buka kamera tu, buka lah kamera. Okay Harun, sama-sama. Semoga dipudahkan Harun Siapa yang ambil gambar ni? Saya ambil. Okay, saya ambil. Saya belajar ni Saif? Ya. Kerja ke? Belajar. Belajar kat mana? Dekat luar negara. Oh ya? Kat mana tu? Saif. Somewhere around Europe. Mantap. Okay, dah ke? Dah apa-apa dah boleh bersurai Mudah-mudahan kita jumpa lagi pada bulan depan. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Sesama ni. Assalamualaikum. Terima kasih Malim. Okay. Terima kasih Malim. Terima kasih Malim. Nak sekolah lagi SPT Terima kasih Malim. Terima kasih. SPT boleh Malim. Terima kasih. Benda Arman? Saya kerja SPT lah. Boleh. Terima kasih. Pakcik cleaner. Pakcik kantin. Saya kerja di kantin. Saya masak. Boleh. Datang je. Terima kasih Malim. Sama Atira. Ini semua batch-batch awal ni. Terima kasih Mu'alim. Sama-sama. Terima kasih Malim. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih Malim. Sama-sama Bidatul, Afrina. Thank you Malim. Sama-sama. Kayaknya sama-sama. InsyaAllah jumpa bulan depan. Sama-sama Aisyatul. Mi, jumpa lagi Mi. Sini. Okay, sama-sama. Ada kawan masuk tadi? Tak ada lah. Okay. Terima kasih Malim. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.